Jabir bin Abdullah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Urida alayya al-anbiya, fa idza Musa alaihi salam darbun min ar-rijal, ka'annahu min rijali shanu'ah. Wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihi salam, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Urwatu bin Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan sahibukum, ya'ni nafsah. Wa ra'aitu Jibril alaihi salam, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan dihyah." Maksud dia, sudah diperlihatkan para nabi kepadaku. Jabir ni dia dengar Rasulullah kata, sudah diperlihatkan para nabi kepadaku. Bila? Isra wal Mi'raj. Rasulullah lihat. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah lihat semua para anbiya. Nabi ada berapa orang? Ada 124,000 orang. Ramai. Siapa jadi imam? Rasulullah. Ketika malam Isra wal Mi'raj, Nabi tengok belakang dah para anbiya. Daripada para anbiya 124,000 naik pakat jadi rasul seramai 313. Sebab tu bila dikatakan rasul, dia automatik dari nabi dah. Kalau dia nabi, belum tentu dia rasul. Daripada 313 orang rasul, wajib kita kenal, tahu nama kisah dia 25 orang rasul. Hak tu kita belajar, anak-anak kita belajar. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, siapa habis? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada 25 orang rasul, ada 5 orang rasul ulul azmi, kuat diuji oleh Allah, paling banyak ujian. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, seorang lagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Tu kuat diuji oleh Allah. Maka Nabi kata, sudah diperlihatkan para nabi kepadaku. Musa kelihatan seperti seorang lelaki dari suku Shanu'ah. Satu bangsa, kita bangsa Melayu. Nabi Musa ni dari suku Shanu'ah. Aku melihat Isa bin Maryam, bemok. Nabi Isa ni bemok, sebab dia tak ada ayah. Kerana Siti Maryam ni mengandung kepada Nabi Isa tanpa disentuh oleh lelaki, tanpa perkahwinan, tanpa perzinaan, kun fayakun. Ini kekuasaan Allah. Sebab tu Isa bin Maryam. Adapun kita hak masih hidup ni, kita bin nasak kepada ayah. Hak mati dah, kita nasak kepada mak. Kalau tukar sihir, dia nak buat sihir orang, dia nak nama bin mak. Dia nak nama bin mak. Itu lebih power sihir dia nanti. Adapun Nabi Isa ini bin Maryam lah, sebab dia tidak ada ayah. Ternyata orang yang paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Tu sahabat Nabi lah, serupa dengan Nabi Isa ada meh. Dan aku melihat Ibrahim, ternyata seseorang yang pernah aku lihat yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rasulullah kata Nabi Ibrahim ni paling mirip dengan aku. Nabi Ibrahim ni mirip dengan aku. Sebab apa? Kerana Rasulullah ni keturunan Nabi Ibrahim. Rasulullah ni keturunan Nabi Ibrahim. Sebab tu kita baca tahiyat akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Nabi Muhammad Ibrahim. Itu. Selawat hak paling baik adalah selawat Ibrahimiyah. Hak kita baca dalam semaya tu.
tahiyat akhir dipanggil selawat Ibrahimiyah. Itulah selawat terbaik diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Selawat lain boleh hama, tak ada masalah. Hak orang reka selawat, alim ulama reka selawat. Selawat Tafrijiyah, selawat Syifa, selawat Nuril Anwar. Boleh hama, hukum dia harus. Akan tetapi selawat yang terbaik ni adalah selawat Ibrahimiyah. Bapa ramai doa amal di luar solat. Selawat Ibrahimiyah. Tak ramai orang amal selawat Ibrahimiyah di luar solat. Selawat lain boleh hama, tapi kenapa meninggalkan selawat yang paling utama, selawat Ibrahimiyah? Kena baca. Hamba berubah orang kadang baca juga selawat Ibrahimiyah, kemudian baru baca selawat Syifa ke, selawat Tafrijiyah ke. Kita kena mengkedepankan hak afdal dulu. Kemudian aku juga melihat malaikat Jibril. Cara sebut malaikat Jibril hak sebenarnya adalah Jibril. Nama dia sebenar, cara sebut sebenar Jibril. Bukan Jibril sebenarnya lah. Jibril hak sebenar. Wa pada rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang sebut dalam kitab fiqh. Ai mutannajis. Bukan mutannajis, mutanajjisun. Cara sebut sebenar. Kita kena betul hak mana tahu tu. Mutannajis orang sebut kan, bukan. Sebenar cara sebut betul ai mutanajjisun ataupun mutanajjis. Itu cara sebut sebenar. Begitu juga dengan Jibril. Nama dia cara sebut sebenar Jibril. Tu. Aisyah, cara sebut sebenar Aisyah. Itu. Ternyata kata Rasulullah, aku lihat malaikat Jibril. Ternyata orang yang paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah Dihyah. Rasulullah ni cerita pada sahabat. Nabi ni serupa dengan sahabat dia ni ada meh. Tapi Rasulullah nak ayat diri dia ni ada meh dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sikit lagi kita nak masuk khatamun nubuwah. Hadis yang ke-14. Sa'id Al-Jurairi berkata, aku mendengar Abu Tufail berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sifhuli. Qala kana abyada malihan muqassadan. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jurairi kata, aku mendengar Abu Tufail ni berkata, dia kata aku pernah lihat Rasulullah ni. Dan tidak ada seorang pun yang masih hidup di permukaan bumi ini yang pernah melihat baginda selain aku, iaitu Tufail. Sa'id Al-Jurairi berkata, jelaskan sifatnya kepadaku. Ramai sahabat mati ni nak tahu lagu mana rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka tanya sahabat. Abu Tufail menjawab, baginda ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini putih kulit dia, tampan. Tapan ni semaklah, bukan saja dari segi rupa parah, dari segi pemakaian pun comel, tampan. Dan postur, posisi tubuhnya sedang. Tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, tak terlalu bucik, tak terlalu kurus. Itu Rasulullah. Hadis 15, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau orang puji kita, oh demo, badan demo ni tak terlalu besar, tak terlalu kurus, comel badan demo. Kita ucap lalu alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu sebab apa? Kerana pujian itu menyerupai pujian kepada Rasulullah, badan Rasulullah. Tu. Selalu puji Rasulullah. Kalau orang puji kita, oh demo ni tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, kawan tengok. Puji lalu Rasulullah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Itulah posisi badan Rasulullah. Tu. Selalu.
Kalau orang puji kita, oh, putih demo, putih kemerahan. Selalu kita puji Rasulullah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana Rasulullah putih kemerahan. Putih super peruk orang kata. Demo kulit putih super peruk. Teringat lalu pada Rasulullah. Kerana sahabat royak Rasulullah ni putih super peruk. Ada dalam hadis tadi. Selalu kita ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-15, hadis yang terakhir daripada bab yang pertama, bentuk fizikal Rasulullah. Sekejap lagi kita nak masuk tanda kenabian. Tanda kenabian khatamun nubuwah. Tanda nabi akhir zaman. Tanda dia gana bentuk bulat ke, segitiga ke, buju ke, letak mana, kelebihan dia apa? Sekejap lagi. Hadis ke-15, Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajas thaniyatain idza takallama ru'iya kan-nur yakhruju min baini sanaya. Ibnu Abbas kata, adalah Rasulullah ni ada renggang jarak yang kecil pada gigi hadapan Rasulullah. Ada renggang sikit. Gigi Rasulullah depan tu ada renggang sikit lah. Apabila baginda berbicara, kelihatan seolah-olah ada cahaya yang memancar keluar dari antara celah-celah gigi hadapan. Gigi Rasulullah, gigi depan tu ada renggang sikit. Ada renggang sikit, bukan bluebell renggang. Gigi jari tak, renggang sikit. Bila Rasulullah berbicara ni, sahabat tengok serupa keluar cahaya di celah-celah gigi Rasulullah. Bukan taik gigi, cahaya. Kerana Rasulullah ni sentiasa bersugi tu apa? Sentiasa bersugi. Antara cara nak jaga agar nafas kita tak bau, mulut kita tak bau, gigi kita kuat, adalah dengan menggunakan kayu sugi. Ubat gigi tu lain kira. Dia capur dah ke apa, ada Florida, ada sebagainya, tak tahu. Tapi dengar kayu sugi tu apa? Lebih baik untuk kesihatan gigi. Kalau ada anak kecil, beri batas sugi, suruh dia kekoh batas sugi, tak apa. Cepat tumbuh gigi. Cepat tumbuh. Ataupun ambil budak kecil nak suruh cepat tumbuh gigi. Ambil wakumur, seminggu sekali dah apa dah. Genyeh di gusi dia. Cepat tumbuh gigi, dia gagah gigi dia. Tuan pada rahmatillah Allah, begitulah gigi Rasulullah ada renggang sikit di hadapannya. Kita masuk bab yang kedua, bab hak penting malam ni. Babu ma jaa fi khatamun nubuwah. Khatamin nubuwah. Pada bab menyatakan khatamun nubuwah, tanda kenabian Rasulullah, dia ada tanda dia. Nabi ni dia ada tanda dia. Tanda Nabi akhir zaman. Duk mana tanda dia, lagu mana bentuk dia. Adakah kita ada juga? Tidak. Hanya Nabi Muhammad ada tanda ni. Hadis ni belah kita tengok. As-Sa'id bin Yazid berkata, Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna bana ukhti waji'un famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'a li bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'i wa qumtu khalfa dhahri fanazartu ila al khatami baina katifai fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Sa'id bin Yazid dia kata, makcik dia mengajak aku bertemu Rasulullah. Makcik dia ajak temu Rasulullah. Kemudian makcik aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku ini, yakni As-Sa'id bin Yazid tadi. Hei Rasulullah, dia bawa anak saudara dia. Anak saudara aku ni sakit. Sakit jumpa Rasulullah. Rasulullah ni seorang doktor.
Doktor ni bahasa moden. Zaman dulu dipanggil tabib. Tabib. Doktor. Tu. Hak merawat orang sakit. Tu. Rasulullah pun mengusap kepalaku. Dia usap kepala. Kalau mari budak hak sakit pada kita, kita usap kepala tu apa? Usap dulu kepala dia. Usap kepala. Itu cara Rasulullah. Lalu mendoakan keberkatan untukku. Lalu Rasulullah pun doa keberkahan untuk dia. Contohnya, Allahumma barik ala hadzal walad. Ya Allah, berkahilah anak ini. Allahu yubarik alaih. Semoga Allah memberkahimu. Doa keberkahan. Bahasa Melayu pun tak apa. Gosok kepala, semoga Allah memberkahi anak ini. Ya Allah, berkahilah anak ini. Boleh. Dapat pahala sunat kita. Selepas itu Rasulullah pun mengambil wuduk. Rasulullah ambil wuduk. Kemudian aku meminum air bekas wuduk dia. Rasulullah ambil wuduk, tak ada air wuduk tu. Lalu hok sakit, budak sakit tadi minum air wuduk Rasulullah. Lalu dia minum air wuduk Rasulullah. Kita jangan buat. Itu special untuk Rasulullah je. Kita lain, kaedah kita lain. Kaedah kita ada air wuduk, tapi bukan minum, buat mandi ada. Bukan minum, buat mandi ada. Jangan pergi minum air wuduk. Lama jumpa Tok Imi ambil wuduk mah, minum air wuduk. Jangan. Itu special untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Hak ni, perubatan ni. Minum air wuduk. Jadi budak tadi hak sakit, dia minum air wuduk Rasulullah. Sihat dia. Itu mukjizat Rasulullah. Itu special untuk Rasulullah. Lalu berdiri di belakang badan baginda. Lalu dia pun diri belakang badan Rasulullah lah. Lepas pada dia minum tu, aku dapat melihat tanda kenabian. Aku dapat melihat tanda kenabian di antara kedua-dua bahu Rasulullah. Maknanya tanda cok Nabi akhir zaman ni duk mana? Duk belakang badan Rasulullah, antara kedua bahu. Tanda itu seperti zirul hajalah, dia kata. Dia zirul hajalah ni. Zirul hajalah ni maksudnya tu, nota kaki nombor sebelah tu. Makna zirun ialah butang yang besar. Butang ni bentuk bulat. Maknanya khatamun nubuwah bentuk bulat, bukan bentuk segitiga hak kita duk sipel rumah. Bukan. Bentuk bulat seperti butang hak besar. Sebahagian lagi mengatakan rizun bermakna telur. Telur ni bulat ke segitiga? Telur ni bulat. Seperti bulat ada belakang badan Rasulullah ni, tanda kenabian. Bulat. At-Tirmizi berpendapat zirul hajalah adalah telur burung puyuh, dia kata. Maka tanda kenabian, tanda belakang badan Nabi tu khatamun nubuwah, hak orang duk sebut khatamun nubuwah tu betul dia bulat. Bukan segitiga. Ada orang jual kan? Segitiga tu. Sipel dalam kereta insya-Allah tak aksiden, dia kata. Sipel dalam rumah insya-Allah tak terbakar rumah. Ni tanda kenabian, salah. Bukan bentuk segitiga. Tanda kenabian bentuk bulat. Ini hadis dia. Banyak lagi hadis lain. Bentuk bulat. Itu pertama kita kena tahu bentuk cok Nabi, cok belakang badan Nabi, cok Nabi akhir zaman. Tanda kenabian bentuk bulat. Setengah kata seperti telur burung puyuh. Ada tuan-tuan? Bulat. Bukan segitiga. Hak kita duk sipel segitiga tu, salah kita pergi gantung akidah kita. Benda ni hak betul segitiga ni, dahlah salah khatamun nubuwah. Kita pun pergi gantung, benda ni dapat melindungi kita. Habis kira-kira. Tak boleh. Tanda kenabian ni hanya ada pada Nabi. Apa lagi cerita dia? Kita tengok muka surat 24.
Hadis 17. Jabir bin Samurah berkata, ra'aitul khatama baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah. Kata Jabir, aku pernah melihat tanda kenabian yang ada di antara kedua-dua bahu Rasulullah. Kedua-dua bahu belakang tekuk ni. Tu. Iaitu benjolan daging yang berwarna merah. Benjolan daging badan Rasulullah, kulit dia ni naik sikit. Benjolan. Daging berwarna merah naik sikit supaya recuk. Tu. Sebesar telur burung merpati. Sebesar telur burung merpati besar mana? Besar numbuk. Duduk belakang. Besar numbuk. Duduk belakang. Satu lebih kurang. Jadi telur ni segitiga ke bulat? Bulat tu apa? Bulat. Jadi kerana tu kita nak gantung sesuatu di dinding-dinding rumah kita, kena ada dasar. Mari mana benda ni? Jolo kau khasiat dia. Siapa hok kata? Tu. Sebab kita nak pegang ke benda tu. Jadi kalau kita pakai amal gitu, pakai gantung gitu, sia-sia jadi, bahkan mudarat boleh jadi. Hadis yang ke-18, Rumaisah berkata, katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbilal khatam alladhi baina katifai min qurbihi la fa'altu. Yaqulu li Sa'd bin Mu'adz yawma mata ihtazzalahu 'arsyur rahman. Dia katakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu berada begitu dekat dengan aku. Umayyah kata, aku dengar Rasulullah pada waktu itu Rasulullah ada dekat dengan aku. Sekiranya aku mahu mencium tanda kenabian yang ada di antara kedua-dua bahu baginda, nescaya aku dapat melakukannya. Nak ayat dekat mana ya duduk tepi Rasulullah tu. Kalau dia kata nak cium pun boleh. Maknanya macam tepek dengan Rasulullah dia duduk. Berkata Sa'd bin Mu'adz, pada hari Sa'd meninggal dunia, arasy Allah bergetar kerana kematian Sa'd bin Mu'adz. Orang-orang yang berada dekat dengan Rasulullah, dia tahu tubuh badan Rasulullah lagu mana. Bahkan ada yang pernah minum air wuduk Rasulullah, ada yang pernah minum darah Rasulullah, ada yang pernah setuh khatamun nubuwah belakang Rasulullah, ada yang sengaja pecah baju tepek kulit dia dengan kulit Rasulullah. Semuanya adalah mempunyai kelebihan. Antaranya Nabi kata, takkan disetuh api neraka orang tepek kulit dia dengan kulit aku. Pernah tepek kulit yang dengan kulit aku. Tuan pada rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi set dia ni telah melihatlah tanda kenabian belakang badan Nabi ni bentuknya bulat khatamun nubuwah. Kita tengok soal lagi tuan puan. Hadis 19. Kita berhenti hadis 20 Ibrahim bin Muhammad, seorang berketurunan daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, dia berkata, keturunan Rasulullah lah ni. Kana Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-haditsa bi tulihi wa qala baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Ibrahim bin Muhammad dia kata dia keturunan daripada Ali bin Abi Talib. Dia kata apabila Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, dia menceritakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, baginda akan menyebutkan sebuah hadis yang panjang sehingga selesai. Baca hadis sehingga selesai. Baginda berkata, di antara kedua-dua bahunya terdapat tanda kenabian. Dan baginda adalah penutup para nabi. Sebab tu tanda penutup para nabi. Rasulullah dia ada tanda belakang badan dia, tanda dia. Itu.
Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ash'ari berkata, Al-Ba' bin Ahmar qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Zaid, udunu minni famsah zahri. Famasahtu zahra fawaqa'at asabi'i 'ala al-khatam. Qultu wa ma al-khatam? Qala sya'aratun mujtami'atun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia pernah berkata kepada aku, wahai Abu Zaid, kemarilah, mari, dan usaplah belakang badan aku. Dia panggil Zaid, Rasulullah panggil Zaid, usap belakang badan aku. Aku pun mengusap bahagian belakang badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jari jemariku, jari dia menyentuh tanda kenabian. Astu di belakang badan. Al-Ba' bin Ahmad Al-Yashkuri bertanya kepada Abu Zaid, bagaimana bentuk tanda Nabi tu, kenabian tu? Abu Zaid menjawab, gumpalan rambut. Kalau rambut panjang digupar, orang puai buat gupar rambut. Bentuk dia kan? Bentuk dia bulat. Jadi tuan pada rahmati Allah. Jadi kita berhenti setakat ni. Kesimpulannya nak rayaknya, tak ada mana-mana hadis yang mengatakan khatamun nubuwah ni bentuk segitiga. Jadi soalan apa? Hak tuan-puan beli kedai, beli pasar, orang duk jual, sejik pun ada orang jual. Hak bentuk segitiga, orang kata sipel kereta gantung dalam rumah. Ni khatamun nubuwah, tanda Nabi ni, tanda kenabian akhir zaman. Mari mana bentuk segitiga? Mari mana? Hamba tahu mari mana. Cuma bertanya tu apa? Sedangkan dalam banyak-banyak hadis menceritakan tanda khatamun nubuwah ni bulat-bulat belaka seperti telur, seperti gumpalan rambut. Kemudian tanda tu mengatakan Nabi akhir zaman, khatamun nubuwah, penutup para nabi maksud dia. Hak kita duk gantung segitiga tu, kemudian dia tulis dalam segitiga Allah wahdahu la syarikalah, tak? Dia tulis dalam bentuk segitiga. Bentuk segitiga ni tuan-puan, dia melambangkan kekuasaan Firaun, piramid. Kemudian ditulis Allah wahdahu la syarikalah di dalam bentuk segitiga ini, menunjukkan Allah dalam penguasaan Firaun. Kerana di zaman Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa mengiktiraf, minta maaf, Firaun mengiktiraf Tuhannya Nabi Musa ni Allah, dia mengiktiraf. Tapi bila dia nak menyatakan Allah Tuhan kita, orang kanan dia, menteri dia Haman nama dia. Sebab tu Haman ni patak neraka. Haman dia asuk Firaun kalau beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Semua orang tak menyembah mu dah. Mu akan low profile. Mu akan rendah. Mu akan rendah. Nabi Musa akan naik. Pada masa itulah dia ambil anak panah dia, dia naik atas piramid dia. Dia pun royak, aku akan bunuh Tuhan Nabi Musa hari ni. Dia naik atas piramid, dia pun tarik anak panah dia panah atas langit. Dan dengan izin Allah, Allah nak menyesatkan lagi Firaun ni. Tu. Sebab tu siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tak ada orang boleh betulkan dia. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Tu maksud dia. Siapa yang disesatkan oleh Allah, sesat dia selama-lamanya. Maka turun anak panah tu dengan izin Allah, ada darah. Maka Firaun pun ambil anak panah tu. Tentera dia ambil, ke Firaun ada darah. Maka Firaun pun akak anak panah di atas piramid bentuk segitiga tu, dia royakkan. Mulai hari ni Tuhan Nabi Musa mati dah. Tak ada Tuhan lagi selain aku. Bahkan Tuhan Nabi Musa pun kalah dengan penguasaan aku.
Maka dia pun sebut, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu hak maha tinggi. Tak ada dah lebih tinggi pada aku. Kerana tu tuan-puan. Hamba kata dah. Hak sipil betul khatamun nubuwah, betul segitiga tu. Mari mana sumber dia? Hamba tanya balik. Bapa ditulis Allah dalam bentuk segitiga, dalam penguasaan bentuk segitiga, bahkan bentuk segitiga ni melambangkan juga Trinity, tiga Tuhan. Tu Tuhan Ayah, Tuhan Mak, Tuhan Anak. Ni. Jadi kerana itu tuan-puan, bila kita sebut khatamun nubuwah, mari lalu ada kepala kita bentuk dia bulat. Bentuk dia bulat, duduk di belakang bahu Nabi antara dua bahu. Tu. Lagu mana lagi bentuk dia? Insya-Allah kita akan sambung lagi lah pada minggu hadapan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan rahmatullah Allah, itu saja untuk malam ni. Minta maaf kasar bahasa tersilap bicara. Insya-Allah lepas pada waktu isyak ni ada jamu yang makan sikit lah. Jamu makan kesyukuran Cikgu Mahmud kita. Anak dia dapat apa? Hak mayajak hari tu dapat tawaran cikgu, alhamdulillah. Dan ramai lagi lah hak dapat tahniah lah belaka, hak dapat moga-moga cemerlang dan diberkahi oleh Allah dalam kejayaan, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Tasbih kafarah dan suratul asr. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu